Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Ayah. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Ayah muat naik video baru. Sebenarnya Cikgu Ayah dah lama tak buat ni. Sejak PDPC hari tu. Ni PDPR balik, jadi ada masa nak buat. Tajuk yang Cikgu Ayah buat hari ni ialah kinematik gerakan linear, KSSM. Dan dalam channel Cikgu Ayah dah ada semua tajuk. Cuma kinematik gerakan linear ni je baru nak buat. Okey, kita terus fokus kepada ni. Okey, dalam tajuk ni kita ada sesaran ataupun displacement, velocity ataupun hal laju, dan pecutan ataupun acceleration. Jadi ini S, ini V, ini A. Jadi tajuk ni berkisar mengenai sesaran, hal laju dan pecutan, dan dia ni ala-ala fizik sikit. Okey, dan kalau dulu dia section C, sekarang ni mungkin dia akan ada di kertas, di bahagian A, kertas 1 atau kertas 2 untuk KSSM ni. Okey, saya mula dengan soalan 1. Rajah di atas menunjukkan gerakan zarah di sepanjang garis lurus OA. Sesarannya S meter, diberi oleh S, sesarannya S sama dengan 6T² tolak T kuasa 3. Cari sesaran zarah itu pada masa 1 saat. Pada masa 1 saat tu T sama dengan 1, S sama dengan 6, 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 3. Jadi berapa? 5. B, ni start daripada mula lah, basic. T sama dengan 2, S sama dengan 6, 2 kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 3 sama dengan 16. Korang kira sendirilah. C, T sama dengan 3, T sama dengan 3, S sama dengan 6, 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 sama dengan 27. Okey, selesai soalan 1. Kita masuk soalan 2. Rajah bergerak, satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus yang melalui satu titik tetap O. Sesarannya S meter dari O diberikan oleh S sama dengan 4T tambah 2. Bilakah zarah itu berada sejauh? Bilakah tu maksudnya nak cari nilai T. Okey, nak cari nilai masa. Sejauh bilakah zarah itu berada sejauh 6 meter. So kita ambil yang ini 4T tambah dengan 2 ni sama dengan 6 meter tu. Jadi 4T sama dengan 4T sama dengan 1. Siap. B, bilakah 4T tambah 2 sama dengan 10? 4T sama dengan 8T sama dengan 2. B, C, bilakah zarah itu sejauh 34? So 4T tambah 2. Cikgu Ayah tak pandai sangat guna gigil. Bukan gigil, crooked. 34 tolak 2, 32. Jadi T sama dengan 8. Siap. Bilakah tu maksudnya T. Okey. Soalan 3. Sebutir zarah dilontar tegak dari permukaan bumi. Sesarannya S meter dari bumi diberi oleh S sama dengan 16T tolak T kuasa 2. Cari sesaran
Cari sesaran zarah itu pada masa 1 saat. A 1 pada masa 1 saat. S sama dengan 16. 1 tolak 1 kuasa 2 sama dengan 15. 2. T sama dengan 2. S sama dengan, ini mula-mula kadang makin lama makin ni lah. Saya buat 2 part kat sini. So 16, 2 tolak 2 kuasa 2 sama dengan 28. 3, tekan kalkulator ni, koma pun boleh. 5, S 16, 5. Saya tukar Allah. Tolak dengan 5 kuasa 2 sama dengan 55. Okey, B. Bilakah tu cari masa Bilakah, so 16 T tolak T kuasa 2. Zarah itu 64 sama dengan 64. So kita bawa kat sini. T kuasa 2 tambah 16T tolak 64 sama dengan 0. Jadi kita letak apa ni? T kuasa 2 tolak 16T tambah 64 sama dengan 0. Faktorizekan. Akan dapat T tolak 8. T tolak 8. So T sama dengan 8. Okey. Siap tu satu. Yang kedua, dengan 1. Yang kedua, 48 meter. So 16 tolak T kuasa 2 sama dengan 48. 16 tolak T kuasa 2 tolak 48 sama dengan 0. Kemaskan. T squared tolak 16T campur 48 sama dengan 0. Faktorizekan. T tolak 12, T tolak 4. So, T sama dengan 12, T sama dengan 4. Siap? Soalan berapa tu? 3. Tak mahu pula. Nak padam lambat. Ampun. Basah kot tangan. Soalan 4. Soalan 4. Zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus diberi S sama dengan 6T tambah T kuasa 2. Okey. Soalannya, cari sesaran pada masa 2 saat. A T sama dengan 2. Jadi S sama dengan 6. 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan 16. T sama dengan berapa ni? T2 satu lagi 5. T sama dengan 5. So S sama dengan 6. 5 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 55. B. Masa apabila 7 dengan 27, masa 6T ni tambah T kuasa 2 sama dengan 7. Jadi T squared tambah 6T tolak 7 sama dengan 0. Ni, so T tambah 7. T tolak 1. Jadi T sama dengan 7. T sama dengan 1. Negatif. So inilah jawapan dia. 2 6T tambah T kuasa 2 sama dengan 27. Ini susunkan T kuasa 2 campur 6T tolak 27 sama dengan 0. Factorize dia. T tambah 9. T
T tolak 3 sama dengan 0. Jadi T sama dengan tolak 9. T sama dengan 3. So ini jawapan dia. T sama dengan 3. 4 soalan 5. Soalan 5, satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus. So, ini soalan 5. So, S diberi 8T tolak 2T kuasa 2. Jadi, A lengkapkan. Lengkapkan tu kita gantilah. Bila T ni kosong, kita buat jadual sini. Korang kira bila T, sini T, sini S. Bila T ni kosong, dia ni kosong. Bila T ni 1, dia ni 6. Kira sendiri ya. Saya buat terus. Nak cepat jimat masa. 2, 3, 4, 5. Lepas tu 6, 8, 6, 0, nanti 10. Sini. Lepas tu soalannya gambarkan. Soalan B, gambarkan. Gambarannya, zarah ni sebenarnya, katalah sini kosong. Pada masa T kosong, dia kosong. Lepas tu dia gerak. Bila T1, dia 6. 6 saya nak letak mana? Sinilah. 6 lebih kurang. Sini bukan 6. Sini T dia 1. Jarak dia 6. 6 atau ni jarak dia 6. Start dari sini 6. Lepas tu bila 2. T sama dengan 2. Dia 8. 8 lepas tu dia turun balik. Dia bukan balik. Dia bila 4 dia kosong. 4 ni dia kosong sini balik. Bila 5 dia negatif 10. Bila T nya sama dengan 5, dia negatif 10. Masa dia berlalu. Ni dia dah patah balik. Negatif 10. Negatif 10 ni dia punya jarak. Dia kurang macam tu lah. Zarah ni bergerak. Ni. Dia patah balik sini. Ke kanan dan ke kiri. Cerita dia macam tu lah. Okay, lepas tu. Kita tengok lain lagi. Soalan 6. Lama-lama nanti nampak. Soalan 6. S sama dengan 9T tolak T kuasa 2. Cikgu Ayah ni kau buat ni fokus lah. Tak adalah nak konang-konang. Jadi straight to the point ni je. Cuma kadang-kadang banyak fikir. Itu yang jadi serabut sikit tu. Okay, soalan A. Cari sasaran zarah pada masa 2 saat. So, pada masa 2 saat, T sama dengan 2, S sama dengan 9. 2 tolak 2 kuasa 2 sama dengan 14. 1, 2. Pada masa 12 saat sama dengan 9. 12 tolak dengan 12 kuasa 2 sama dengan negatif 36. Maknanya kalau negatif 36 ni, 36 di sebelah kiri. Kalau positif ni sebelah kanan. Okay, B. Bilakah zarah? Bilakah tu dia masa. Cari masa. So, 9T tolak T kuasa 2 sama dengan ni ke kiri. Ke kiri tu negatif 90. Negatif 90. Jadi kalau kita bawa ke sini, kita kemaskan dia, kita akan dapat T squared tolak 9T tolak 90 sama dengan 0. Akan T tolak berapa ni? 15. T tambah 6 sama dengan 0. Terus T sama dengan 15. T sama dengan negatif 6. So, yang positif. B. Melalui O. Melalui O tu S sama dengan 0. Ingat ya, melalui O tu S kosong. So, 9T tolak T kuasa 2 ni sama dengan 0. Jadi, T ni 9 tolak T sama dengan 0. Jadi, T sama dengan 0. T sama dengan 9. Macam tu. Siap.
7 basah. Sangat sensitif space ni. Soalan 7. Satu zarah bergerak ke kanan, ke arah kanan sebanyak satu garis lurus ke kanan kanan positif, dan diberi oleh S sama dengan 30T tolak 10T kuasa 2. A. Cari sesaran zarah pada masa 1 saat. Biasalah soalan ni. 1 saat S sama dengan 30. 1 tolak 10. 1 kuasa 2 sama dengan 20. Pada masa 3 saat, T sama dengan 3. So S sama dengan 30. 3 tolak 10. 3 kuasa 2 sama dengan 0. 3. Zarah berada 5. Pada masa 5. So S sama dengan 30. 5. Saya hope korang faham apa saya buat ni. Sama dengan negatif 100. So orang ambil maths ni orang pandai-pandai. Ini sebelah kiri, ini berada di O, ini berada di sebelah kanan. B. Bilakah zarah berada 40 di sebelah kiri? 40 sebelah kiri, tadi kita dah kata, so 30T tolak 10T squared, sebelah kiri negatif 40. Jadi kalau kita susun kat sini, kita akan dapat T squared tolak 3T tolak dengan 4 sama dengan 0. Faktoriskan T tolak 4, T tambah 1 sama dengan 0. T sama dengan 4, T sama dengan negatif 1. So ini jawapan dia. Yang kedua, ni 1. Ini yang kedua. Berada 20 meter ke kanan 30T tolak dengan 10T kuasa 2 sama dengan 20. Ke kanan dia positif. Nanti bila kita selesaikan dia, susun saya nak ikutkan, saya malas susun ni. 3T tambah 2 sama dengan 0, tak apalah. So T tolak 2, T tolak 1 sama dengan 0. Jadi kat sini T sama dengan 2, T sama dengan 1. Ni yang ketiga, melalui titik O semula, maksudnya titik O semula tu dia kosong. 30T tolak 10T kuasa 2 sama dengan 0. Jadi kalau saya faktoriskan ni, saya akan dapat 3 tolak T sama dengan 0. T sama dengan 0. T sama dengan 3. Macam ni. Okey. Tangan basah. Okey, 8. Satu zarah bergerak ke arah kanan, so S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 12T tambah 16. Dengan T ialah masa selepas melalui O. A. Cari julat nilai T apabila zarah tu berada sebelah kanan O. Cari julat nilai T apabila zarah berada sebelah kanan. Julat tu, jawapan julat tu dia mesti macam ni, atau macam ni, julat. So, sebelah kanan maksudnya negatif 2T square tolak 12T tambah 16 ni macam ni, lebih besar 0. Jadi kalau kita kemaskan, kita akan dapat pasal apa ada negatif kat sini? Salah, negatif ni. 2T sebenarnya tertarik lah tu. Bahagi 2 jadi T square tolak 6T tambah 8 0. Faktoriskan T tolak dengan 4, T tolak 2
kosong. So ini kalau saya buat macam ni, 2, 4 lebih besar. So T less than 2 atau T lebih besar 4. Macam ni. Jadi jawapannya kalau yang kurang ni T 02 atau T lebih besar 4. Kenapa ni? Sebab T tak boleh bawah daripada kosong. Masa mana dia kosong kan? Okay, 1, 2, kiri O. Kiri O 2T squared tolak 12T tambah 16 kiri. Nanti bila kita factorizekan T tolak 4, T tolak 2, dia sebelah kiri. Jadi T terletak di antara 2 dengan 4. Macam ni. Okey. B. Bukan. B. Bilakah zarah melalui O semula? Melalui O tadi apa? 2T squared tolak 12T tambah 16. 16 sama dengan kosong. Melalui O semula. Jadi kita kemaskan. Saya ikut yang tu je. Saya kemaskan. So T tolak dengan 4. T tolak dengan 2 sama dengan kosong. Jadi T sama dengan 4. T sama dengan 2. Okey. Siap. 9. Soalan 9. Soalan 9 ni zarah bergerak ke kiri. Ke kiri. Dia mention sebagai ke kiri sebagai positif. Ke kiri sebagai positif maksudnya kadang-kadang soalan boleh buat situ kiri positif. Kalau kiri positif, kita ambil dulu S sama dengan 12/4T tolak T kuasa 2. Kiri positif. Mana dia? Okey, A. Cari julat nilai T zarah berada di kanan O. Di kanan O ni (12 tambah dengan 4T tolak T kuasa 2). Dia negatif lah. Sebab kanan kan. Sebab dia ambil kiri itu positif. So akan jadi, saya kemaskan ni ya. Sebab dia ikutkan kalau proses ketaksamaan ni. Okey lah buat 1. 4T tambah 12 kosong. Bila saya hilangkan tanda negatif ni, dia tanda jadi macam tu. Nanti bila saya factorize dia, saya akan dapat T tolak 6 T tambah 2. Jadi bila macam ni, kan kita buat selalu macam ni kan. Negatif 2, 6. Jadi dia positif, so T lebih besar 6, T less than negatif 2. So inilah. So. Kiri O. Kiri O saya ambil benda ni boleh. Maknanya ni 1. Sini 2. Kiri O ni 12 tambah 4T tolak T kuasa 2. Kiri O dia jadi positif. Nanti kalau saya susun dia, sebab dia negatif ni, jadi T squared tolak 4T tolak 12 dia jadi macam tu. Jadi kalau saya factorizekan T tolak 6 T tambah 2, so jadi saya akan dapat T 2 negatif 6 macam ni. Jadi jawapan saya T 06 macam ni. Okey, 3. Ada 3 ke? B
Bilakah zarah melalui O? Zarah melalui O tu apa tadi? 12 tambah 4T tolak T kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi kalau kita factorizekan T tolak 6, T tambah 2 sama dengan kosong. T sama dengan 6, T sama dengan negatif 2. So ni 6. Okey, boleh. So 9 ada. Okey, soalan 10. Seketul batu dilontar tegak daripada permukaan bumi. So S ni sama dengan 60 T tolak 5T kuasa 2. Diberi tinggi maksimum dicapai oleh batu ialah 180. So, bilakah batu itu mencapai tinggi maksimum? Jadi, A 60T tolak 5T kuasa 2 sama dengan 180. Jadi, kalau saya saya kemaskan T squared tolak 12T campur 36 sama dengan kosong, factorizekan T tolak 6, T tolak 6 sama dengan kosong, so T sama dengan 6. B. Mencecah bumi pula, mencecah bumi dia kosong tau. Jadi 60 T tolak 5T squared sama dengan kosong. Jadi kalau saya ringkaskan, saya akan dapat T 12 tolak T sama dengan kosong. T sama dengan kosong, T sama dengan 12. So, inilah 12. Okey. Soalan 11. Soalan 11. Satu benda dilepaskan dari sebuah kapal terbang jatuh tegak ke bawah. Tingginya S sama dengan 4500 tolak 5T kuasa 2. Cari tinggi kapal terbang itu. Sebenarnya soalan ni tak logik. Tinggi kapal terbang tu, dia lepaskan batu pula daripada atas tu, tapi macam drone lah ya, tukar pada drone. So tinggi drone tu, jadi T sama dengan kosong, jadi S dengan 45 so tolak 5 kosong kuasa 2 sama dengan 45 kosong. Okey. B. Bilakah benda tu berada ketinggian 2500. So 4500 tolak 5T kuasa 2 sama dengan 2500. Jadi di sini kalau kita cari T squared sama dengan 400, T sama dengan plus minus 20, T sama dengan 20. Mencecah bumi tolak 5T kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi kalau saya cari sini T squared sama dengan 900, T sama dengan plus minus 30, jadi T sama dengan 30. Okey, siap. Soalan 12. Satu zarah bergerak, soalan 12. S sama dengan 6T squared tambah T. Cari jumlah jarak. Jumlah jarak ni kita boleh buat beberapa kaedah. Satu, kita boleh laka ganti je. Satu lagi kita laka graf S lawan T. Satu lagi V lawan T. Saya suka V lawan T. Jadi untuk V lawan T, sebab saya tengok graf ni senang V. Tadi saya kata SVA.
Kalau saya daripada S nak pergi ke V, V nak pergi ke A, saya differentiate dia. Beza kan? Beza. Tapi kalau ni naik, saya kamerkan. Ataupun integrate. Jadi, B saya 12T tambah 1. Jadi, kalau saya lukis gambar ni, ini B, sini T. Gambar ni lebih kurang macam ni ya. Jadi, kalau saya nak cari jumlah jarak dari 0 hingga 4, sini 0, sini 1, sini 4, lebih kurang. Jadi, saya kena tahu kat sini, bila T sama dengan 4, B sama dengan 12, 4 tambah dengan 1. Jadi berapa tu? 49. So, jadi bila A, soalan A, luas kawasan belurik ni, dia luas kawasan belurik. Kawasan belurik ni, total distance, jumlah jarak akan jadi setengah darab dengan 4 tinggi ni. Tak, bukan. Ni panggil apa ni? Trapezium. Salah sini. 1 tambah dengan 49. Alah, sempit lah tempat ni. Saya nak jimat tempat. Kononnya total distance setengah. 1 tambah 49 darab dengan tinggi sini 4. Jadi saya dapat 100. Itulah 100 lah jawapannya. B. Daripada 2 hingga 4. Kalau 2 hingga 4, 2 kat sini, trapezium ni. Jadi total distance sama dengan setengah. Ni berapa ni? Kalau 2 B sama dengan 12. 2 campur 1, 24, 25. So, 25 campur 49 darab dengan 2. Kat sini dapat 74. C. Dalam 6 saat pertama. 6 saat pertama. Sini 6 saat pertama 0 hingga 6. So total distance 6 saat pertama setengah darab 1 tambah dengan, kalau 6 B, 6 12 tambah 1. So 73. 1 tambah 73, panjang ni 6. Jadi dapat 222. Ni jumlah jarak dia, total distance. Okey, siap. Basah tangan. Okey, 12, 13. Soalan 13. Satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus, sesarannya S meter dari satu titik tetap diberikan oleh S sama dengan 6T tolak T kuasa 2. Ini sebab dia cari jumlah jarak tu, better saya tukar dia V sama dengan, bukan differentiate 6 tolak dengan 2T. Jadi kalau saya lukis gambar dia, saya akan dapat kecerunan dia negatif. So macam ni lah. Sini 6. Jadi sini V, sini T. Kalau saya nak tahu yang ni, 6 tolak 2T sama dengan 0. T sama dengan 3. So sini 3. Okey. Soalan A. Cari jumlah jarak dalam 3 saat pertama. 3 saat pertama yang kecil ni. So total distance A setengah darab dengan 3 darab dengan 6. 3, 6 tinggi sama dengan 9.
Okey, B kan B. 1 2 dalam 6 saat pertama. 6 saat pertama dia dekat 3 sini lebih kurang. So kita kena jumlah 2 ni. Jadi total distance 6 saat pertama kita tambahkan 3 6 tambah lagi setengah yang kecil ni pula. Sini 6 so 3. Okey, kalau 6 V sama dengan 6 tolak 2 6. 12 6 tolak 12 6. So tinggi dia 6. Jadi kalau kita tambah dekat sini dapat 18. Okey, yang ketiga 9 saat pertama. 9. Jadi total distance sama dengan setengah 3 6 tambah setengah tinggi dia 6. Tinggi dia 6, dia punya 9. Kalau saya ganti 9 V 6 tolak dengan 2 9. 18 6 tolak 18 12. So sini 12. Jadi ni kalau saya jumlah saya akan dapat 45. Okey. B, jarak yang dilalui dalam saat ke-9. Saat ke-9 ni, S T sama dengan 9 tolak S T sama dengan 8. ST jarak ST 9 tolak ST 8. Jadi kita boleh buat ikut ni pun boleh. Maknanya ST 9 kat sini 6 9 tolak 9 kuasa 2 tolak dengan 6 8 tolak 8 kuasa 2. Ini akan dapat 11. Okey. Siap soalan 13. Basah tangan ni. Okey. 14. Satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus. S sama dengan T squared tolak 4T. Diberi zarah satu zarah bergerak sepanjang secaran O diberi oleh ini. Diberi zarah itu mula gerak ke arah kiri sehingga T sama dengan 2 kemudian ke arah kanan. Cari jumlah jarak yang dilalui 2 saat pertama. So saya differentiate dia 2T tolak dengan 4. Jadi saya lukis dia gambar ni susunan positif jadi macam ni. Sini negatif 4. Okey. Kalau saya nak tahu berapa kat sini, sini B, sini T. Berapa dekat sini saya buat 2T tolak dengan 4 sama dengan 0. So T sama dengan 2. So sini 2. Jumlah jarak yang dilalui dalam 2 saat pertama. So A total distance sama dengan setengah. Setengah darab dengan 2 darab dengan 4 sama dengan 4. B total distance. Jumlah jarak 6 saat pertama. 6 saat pertama saya ambil sini 2 6. Sini 6. So 6. So V sama dengan berapa tu? 2 6 tolak dengan 4. 12 tolak dengan 4
8. Jadi total distance sampai 6 tu ialah setengah 2 4 campur setengah 4. Ni jarak ni 4, jarak ni 4, jarak ni 8. Jadi sama dengan 20. C. Jumlah jarak yang dari dalam saat ketiga tadi, ST sama dengan 3 tolak ST sama dengan 2. Jadi S3 3 kita boleh ganti kat dalam tu, berapa tu, 3 kuasa 2 tolak 4, 3 tolak, gantikan situ 2 kuasa 2 tolak 4, 2. Nanti kat sini akan dapat jawapan 1. Okey. Soalan 15. Seketul batu dilontarkan tegak di atas permukaan bumi, H sama dengan 60 tolak dengan 10 T kuasa 2, 60 T. Okey, dia ada jumlah jarak tu. Saya ini H ni macam S. Jadi V sama dengan 60 tolak 20 T. Ni kalau saya nak lukis, sini V, sini T. 60 ni dia macam ni lebih kurang. Okey. Sini 60. Okey, kalau saya nak tahu ni V sama dengan 0, so 60 tolak 20 T sama dengan 0, T sama dengan 3. So sini 3. Okey, jadi soalan yang pertama A. Cari tinggi maksimum yang dicapai oleh batu itu. Tinggi maksimum, so H, bila T sama dengan 3, dia kata bila T sama dengan 3, so 60 3 tolak 10 3 kuasa 2 sama dengan 90. B. Jumlah jarak dalam 4 saat pertama. Sini 4. So berapa 4 tu? Sini. So V sama dengan 60 tolak 24. 20 nanti 20. Jadi total distance sama dengan setengah darab dengan 3 darab dengan 60 tambah dengan setengah yang bawah sini, setengah darab dengan 1 darab dengan 20. Jadi kat sini 100. Okey. C. Masa apabila batu itu jatuh ke bumi dan jumlah jarak yang dilaluinya. Masa sama dengan 0. So 60 T tolak 10 T kuasa 2 sama dengan 0. Kat sini akan dapat, kita kecilkan nanti T tolak 6 tolak T sama dengan 0. So T sama dengan 0. T sama dengan 6. Pada masa T6 ni, total distance dia, kita boleh buat ni total distance. Ni jumlah jarak dalam selang masa ini. Jumlah jarak, so total distance setengah darab 3 darab 60. Ni sampai 6 ni, 6 ni V sama dengan 60 tolak 26. 26 ni akan dapat 60. Nanti 60. So kita campurkan je sebab luas positif. So darab 3 60. Jadi kalau kita jumlah kat sini dapat 180. Okey, soalan ni ada 15 soalan je. Nanti kita sambung part tu. Okey, kita boleh cuba pelan-pelan
Dan soalan ni tak silap section kertas 2 section C ada 10 markah dan ada juga di tempat-tempat lain sikit-sikit. So tajuk ni penting lah. Okey, terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah bagi hari ini akan memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ini akan terus berkembang, insyaAllah. Okey, itu aja daripada Cikgu Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.